Okey, terima kasih kepada Puan Moderator kita, Dr. Cik Da. Suara saya jelas tak? Okey tak? Okey. Okey, alright, terima kasih. Thank you juga kepada Dr. Bala, our TDPI, and team 4P, Puan Rashida yang bantu untuk organize talk hari ini lah. Okay, dan thank you juga kepada semua yang join talk hari ini, sharing hari ini, kepada semua rakan-rakan. Okay, uh, jadi pagi ni saya akan share sedikit lah tentang pengalaman saya dalam membuat training as a consultation as a lecturer lah. So bertujuan ialah untuk mungkin ada pensyarah-pensyarah yang berminat untuk buat consultation dan mungkin boleh dapat sedikit maklumat dan juga orang kata guidance macam mana nak buat training kan. Because as a lecturer actually kita ada advantage lah, advantage dari segi kita punya experience, dari segi expertise yang kita boleh utilize as a trainer for industry. Okay, so saya nak share some slides sekejap. Okay, so little bit about me. Saya punya bidang adalah digital transformation, yang mana saya fokus kepada digital marketing, artificial intelligence, data science dan juga technopreneurship. Okay, so saya punya PhD ialah dalam bidang IT, in artificial intelligence, daripada Institut Teknologi Petronas. Kemudian saya juga adalah HRD Corps accredited trainer, which is a certified trainer lah. And then usahawan MDET certified trainer, Facebook Blueprint certified, Google Ads certified. So all this boleh relate dengan digital transformation punya field lah. So as an introduction, if you want to be a trainer, kita kena ada additional cert juga, yang orang kata the standard industry tu kan. Contoh macam HRD Corp ni atau HRDF adalah trainer yang certified untuk buat training kepada industri. Itu salah satu requirement lah. And then let's say kalau tak ada HRDF ataupun HRD Corp pun, kita still boleh buat training kepada agensi yang tak memerlukan, dia tak menggunakan geran HRD Corp atau HRDF inilah. But kita kena ada certification yang industry standard punya certification. Contoh macam by MDET ni kan. And then Facebook Blueprint ni by Meta lah sekarang, Meta, and also Google Ads. So ini certification yang membantu to tunjukkan kita punya expertise. Di samping dengan sijil ataupun kita punya ijazah yang kita ada kan. So as a lecturer, itu satu advantage compared to trainers yang industrial trainers ataupun freelance trainers yang biasa saya jumpa. Dia punya level pendidikan ada degree, ada master lah, but yang master and PhD orang kata agak kurang. So that's the one of the unique selling point as a lecturer lah. Okay, yang kita ada master dan kita ada PhD, kita ada experience mengajar, we have the knowledge macam mana nak develop course outline dan sebagainya. Okay, so a little bit about me. And then ini adalah antara consultation ataupun training yang telah saya buat tahun lepas lah, di antara beberapa, iaitu dengan Yayasan Gradpreneur Perak. Yang ni adalah program kerjasama dengan Usia Holding dan juga ACE. So nampak keceriaan kan. Ini kita buat training kepada anak-anak Perak. Yang ni join ni adalah mereka yang muda-muda lah, yang baru graduate. Okay, so apa yang best atau apa yang seronok dengan kita buat training, satu of course dia additional income untuk kita lah kan, as a lecturer, additional income. Dan masa yang sama kita give back to the university. Kita consultation fee tu actually we are giving back to the university lah, which is something good kan. Okay, kemudian masa yang sama kita dapat berkenalan dengan ramai orang. Itu satu yang saya sangat suka, ialah saya ramai kenalan-kenalan di luar. Kadang-kadang ada saya jaga booth ke, orang tegur cakap, ni Dr. Haris kan yang buat apa, saya pernah masuk kelas Dr. contoh kan. So ramai kenalan-kenalan di luar yang kalau kita just be in the university, kita agak susah nak orang kata nak berkenalan, nak jumpa dengan lebih ramai orang kan. But
if I do training, kita join program, kita as a trainer for example, ramai orang yang kita akan jumpa dan kita akan kenal lah. Okay, ini salah satu contoh. Ini adalah program Empower Answer yang saya buat as a trainer. Yang this one bukan under UPSI tapi dengan agensi training provider di luar. Okay, so saya join as a trainer. Saya ajar berkaitan dengan digital entrepreneurship and digital marketing lah. Okay, so if you can see that semua peserta-peserta ni is memang usahawan yang orang kata tidak biasa dengan teknologi. Even saya nak ajar gunakan Canva pun sangat susah kan. Tapi so I just ajar apa yang sesuai dengan level mereka ni, yang boleh bantu mereka ni. Dan tengok dia kursus ni adalah selama 2 hari. So saya cakap okay, esok bolehlah bawa barang-barang sikit kan. You can see that the next day dia orang bawa macam party lah dengan makan makanan apa semua. So it's really fun and enjoyable lah. Apa yang bestnya adalah it's a new experience lah. Every time we do training, it's a new experience. Okay. Ini adalah digital marketing. Ini saya buat kepada LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ini training yang paling menakutkan yang saya pernah buat lah. Menakutkan kerana kepada LHDN kan. Okay, siapa tak takut dengan LHDN? But they are really friendly and the training actually tempoh dia lama, iaitu selama 4 atau 5 hari, saya tak ingat. Okay, secara online lah, secara online. Okay, so saya tak bubuh gambar kat sini. And then this one kepada Persatuan Pengusaha Kayu. Ni saya ajar tentang Google Marketing Secret. Okay, and also email marketing. So apa yang saya ajar relate dengan my expertise lah dalam digital transformation, dalam IT. Okay, so ini pun online. Dan ini adalah kepada usahawan barber di Perak, di Ipoh. So saya pergi sana, saya just deliver satu topik lah berkaitan dengan kesawanan and digital marketing. Okay, you can see that dia adalah satu, orang kata, satu pengalaman yang menarik lah. Kita jumpa dengan community, jumpa dengan masyarakat dan sebagainya. At the same time, kita memenuhi kita punya KPI dan kita dapat income juga masa yang sama. Okay. And apa yang menarik satu lagi adalah bila kita keluar ke industri, kita jumpa community, kita share tentang our expertise. At the same time, actually kita top up, kita update our knowledge, skill kita masa yang sama. Sebab bila kita jumpa mereka ni, baru kita tahu okay, ada serta-serta benda yang kita bila kita berada di universiti, kita orang kata apa, terlepas pandang, ataupun kita tak updated dengan situasi di luar kan. So bila kita berjumpa dengan orang di luar, masyarakat di luar ni, barulah kita oh okey, sekarang ni macam ni dan macam tu. Dan after that kita sendiri pun akan kita kata kita sendiri pun update our own knowledge, our own skill dan sebagainya. Okay. Slide tak kongsi Dr. Haris. Tadi line hang. Oh, dia slide tak keluar Tadi line sangkut kejap. Okay, sampai mana tu? Dia hilang. Sampai yang dekat makan-makan tadi tu. Oh, sampai makan-makan. Yang dekat LHDN yang menakutkan tadi tu. LHDN menakutkan, sorry. Dr. Haris cakap sendiri je dekat berapa minit tadi. Oh ya? Suara saya dengar jadi, tak? Sekarang boleh dengar. Jadi Dr. Haris, apakah yang dimasukkan dengan training dan bagaimana ia berbeza bagi training dengan mengajar dekat universiti ni sebenarnya? Okey. Apa beza training dengan teaching dekat universiti lah. Okay. Dia actually two different approaches to imparting knowledge and skill. Dia ada dua approach yang berbeza tapi still perkara yang sama. Dia ada dua benda yang sama. Kita still mengajar orang tetapi adalah dua approach yang berbeza. Okay. Kalau training ni sebenarnya kita fokus more untuk develop a specific skill or abilities in learners. Contoh macam objektif saya buat training tu adalah saya nak bagi saya punya peserta tu dia boleh buat video menggunakan handphone. Okay, a specific skill.
certain skill, which is benda-benda ni actually memang kita ada ajar dalam universiti kan dengan pelajar-pelajar kita. Okay. Tapi training dia more fokus on a specific skill lah biasanya, ataupun ability dalam learners tu, certain ability kan. Okay. Dia typically more structured and goal oriented lah. Macam kita guna OBE kan. Okay. So dia ada objektif dan juga goal dia. Contoh, okay, training ni after the training saya nak make sure saya punya peserta boleh buat video untuk promote dia punya produk. Okay, just a specific goal, and then whatever apa yang saya nak buat is up to me kan. Saya nak buat aktiviti ke, and usually is more hands on dan juga lebih practical. Okay, dia teori tu ada tapi dia tak boleh terlalu theoretical. Dia more on hands on dan juga practical lah. Okay, emphasis on immediate application of skills. Okay, dan mereka ni bila balik mereka kena boleh amalkan apply that skill lah. Because training selalu apa yang selalu disebut adalah it's not about us, it's not about the trainer. Kita pergi sana as a trainer bukan kita nak show off that okay saya ni hebat, saya boleh buat benda ni. No, it's about the participant. Okay, mereka tu yang it's about them kan. Okay, at the end of the day mereka tu lah yang kita nak bagi mereka tu skill tu. So this training is more specific lah. Okay, kalau compared to teaching pula, biasanya kita nak aim at imparting a broader understanding of a subject. Contoh macam kalau macam kita nak ajar subjek keusahawanan ke, nak ajar subjek IT network ke, contoh kan, network ke, so kita akan ajar daripada awal. Okay, network is about what kan, apa teori-teori, apa dia punya layer-layer dalam network, kemudian apa itu IP address. So kita nak bagi dia understand of the subject kan. Itu beza dengan teaching. Tapi kalau training, we go there, kita bukan nak tunjuk okay ni adalah layer architecture of network. Kita mungkin ada tunjuk tapi dia just very orang kata cepat lah. But kita nak bagi skills. Contohnya skill macam mana nak nak pasang the cable dengan apa hardware contohnya. Dia often more hands on and practical. Okay, macam Dr. Cik Ida ajar subjek apa contohnya? Saya ajar FYP dengan student masters. Okay. Apa tak ingat dah habis semester. Dah lupa kan. Okey lah, contoh kan macam ajar FYP kan, final year project kan. Kalau di universiti kita ajar tentang the whole FYP itulah. Tapi kalau mungkin dekat luar, just a specific, contohnya macam dia punya metodologi kan, metodologi untuk develop apa tu application je. Lepas tu ataupun dia punya apa tu macam mana proses ke kan, macam mana dia punya proses, dan kita bagi hands on lah. Kita bagi contohnya, kita bagi case study dan kita minta mereka solve at that time kan, dalam masa beberapa jam contohnya. Okay. And kalau teaching ni focus on intellectual development and learning concept, biasanya melibatkan lecture, discussion and group work, and emphasis on long term knowledge retention. Okay, kalau training more on skill and dia lebih spesifik dan lebih orang kata structured and goal oriented lah. But as a lecturer, we can do training, tak ada masalah. Actually, just very, I think for us it will be just very simple lah. Just if we know how people do training, then we can do training without any problem. Because we are lecturers kan, kita dah biasa ajar dengan tempoh yang lebih panjang, berjam-jam kan, okay, dan berminggu-minggu. Okay, itu adalah beza antara training dan juga teaching. Okay, peserta kita ada soalan tak untuk Dr. Haris setakat ni? Perbezaan antara training dan teaching? Mungkin ada soalan lain berkenaan training and teaching? Ada ke? Ada. Okay, ya, Dr. Nazri silakan. Okay, soalan saya kepada Dr. Haris. Macam Dr. Haris okey lah kan pasal dah biasa bagi training ni. Pasal training ni biasanya dia akan hands on kan? Ya. Yeah. Jadi katalah kalau sesi tu ada start sebagainya, kita buat apa tak jadi kan. Dia macam mana Dr. Haris menangani benda tu? Dr. Haris akan break ke ataupun akan kata saya akan bagi tahu selepas ni ke, ada dalam group signal ada akan buat clearance ke, macam mana? Dia punya management dia. Okey. Kongsi pengalaman lah, Ini soalan yang baik ni sebab
saya memang ramai rakan-rakan trainer dan memang biasa terjadi. Contohnya trainer tu ada kawan saya dia nak ajar tentang jahitan kan. So bila pergi sana, um, organizer cakap kita sediakan bahan-bahan macam ni kan. So bila pergi sana tengok bahan yang disediakan tu bukan untuk ajar menjahit. So terpaksa yang trainer tu memang kena berfikir dengan cepat lah, use whatever yang kita ada dan kita still ajar, try to deliver something lah yang boleh relate dengan kita punya training tu. Tapi kalau untuk kita stop training tu, kita kata oh sorry lah kita tak boleh buat hari ni ke, ataupun kita terpaksa tangguh ke masa lain ke, itu dalam training benda tu perlu dielakkan lah. Sebab biasanya partisipan dia akan datang contohnya dari tempat yang jauh ke kan, dan dia datang tiba-tiba tengok training tu terpaksa dibatalkan ke dan sebagainya. Sebab tu persediaan sebelum training tu sangat penting. Walaupun kita nak buat training selama contohnya selama 3 jam ataupun 4 jam, tapi kita kena always be prepared lah, kena ada plan B. Let's say kita pergi tiba-tiba alamak dia punya internet connection dekat situ tak okey kan. So macam ni kita nak ajar kan. So kita kena ada plan B. Okay, so kalau tak boleh guna internet, kita nak guna apa? Kita kena bawa kita punya plan B kita tu lah. Kalau better kalau ada plan C. Dan usually dalam training, kalau dalam teaching biasanya kita akan buat seorang lah kan lecturer. Tapi dalam training biasanya kalau dalam bilangan yang ramai, kita ada facilitator ataupun kita ada co-trainer lah. Untuk orang kata untuk handle benda-benda perkara-perkara macam ni. Contoh let's say ada masalah macam ni dan co-trainer ataupun facilitator tu boleh gunakan masa tu, macam contoh dia buat satu aktiviti dulu ke, sementara trainer sort out masalah tu lah. Tapi benda ni memang biasa dan sangat biasa berlaku dalam training. Sebab tu memang kena be prepared. Even training yang jangka masa pendek, kita kena prepared lah. Kena apa? Lagi-lagi kalau melibatkan bahan-bahan hands on dan sebagainya kan. Okey. Saya ada soalan untuk Dr. Haris. Okey. Okay, Dr. Haris kata tadi ada bawa facilitator kan untuk bantu sekali. So facilitator tu di kalangan student ke ataupun pensyarah juga ke atau macam mana Dr. Haris? Itu depends. Itu terpulang kepada kita. Sebab biasanya kalau kita buat training, agensi ataupun company tu dia hanya bayar kepada trainer saja biasanya. Okay, so kalau kita nak buat training tu dan kita nak bawa kita punya facilitator tu bantu untuk ambil gambar dan untuk untuk buat contohnya aktiviti untuk warm up ke kan, contoh kan, untuk kita panggil ice breaking ke. Okay, so kita mungkin boleh sesuai untuk bawa student kan, dan kita boleh letak bajet sikit lah daripada kita punya payment tu untuk kita bayar kepada student ke. Ataupun let's say training kita tu adalah training yang bersifat technical, betul-betul technical. Contoh macam nak ajar tentang network kan, network. Okay, dan kita punya partisipan ada katalah 50 orang nak belajar tentang network. So kita seorang nak handle the whole class is sangat mencabar lah. So kita boleh ada seorang contohnya co-trainer, seorang facilitator ke, mungkin facilitator mungkin student, dan co-trainer mungkin lecturer lain kan, yang boleh bantu untuk buat tunjuk demo ke, bantu peserta ke. Dan yang ni kita boleh kena kira siap dalam costing kita lah. Dalam costing kita berapa, dan situ kita boleh letak bayaran mengikut costing kita tu. Okey. Okey, terima kasih Dr. Haris. Okey. Seterusnya, apa yang perlu dilakukan sebelum memulakan sesuatu latihan? Okey. Macam saya cakap tadi kan, berlaku macam Dr. Nazri tanya tadi, mungkin berlaku apa masalah-masalah dan sebagainya. So itu adalah salah satu benda yang kita kena be prepared lah. Kena ada plan B, kena ada plan C. Sebab benda tu mungkin berlaku, dan ada juga contohnya peserta yang datang tu kita tak tahu latar belakang peserta. Ada sekali yang saya nak ajar tentang Canva, tapi peserta-peserta tu bila dia dah buka-buka handphone dia sikit, dia pun alah tak erti lah, dah malas lah apa semua kan. So terpaksa saya ubah dan saya ajar benda yang lebih senang lagi. So kita be prepared, kita kena kita tak tahu background peserta tu macam mana sometimes. Okay, so
kena ada orang kata apa? Preparation lah. Okay, itu satu. Kemudian sebelum kita nak buat training kan. Okay. So we need to understand the industry needs, demografi. Okay. Kita kena tahu siapakah target, siapa yang kita nak target, untuk kita offer training tu. Okay. So training is more a specific skill kan, yang melibatkan kita punya expertise. Okay. So siapakah yang memerlukan skill tersebut? Siapakah yang nak belajar skill tersebut? Dan apa problem yang dihadapi oleh golongan ini. Okay. So kita study dia punya demografi, and then kalau macam kita tahu yang peserta-peserta ni, kita mungkin boleh tanya organizer umur berapa mereka ni, adakah mereka ni contohnya mereka ni pekerja kerajaan ke kan. Macam kalau staff LHDN, so saya tanya mereka ni adakah pegawai penyiasat ke. So ada di antara yang orang yang saya train hari tu, ada pegawai penyiasat, kemudian ada juga mereka yang nak bersara. So saya dah tahu, okay, so apa yang saya nak ajar, kenalah nak ajar pegawai penyiasat ni tentang digital marketing, macam mana orang buat duit secara online. Dan juga masa yang sama saya kena ajar juga orang yang nak bersara ni supaya dia boleh buat business after dia bersara lah daripada LHDN kan. Okay, so kita kena understand industry needs. Sebab training is not about us, tapi about kita punya participant. Okay. And then biasa orang buat training needs analysis lah. Kita buat analisis keperluan industri tu kan. Apa yang kita punya participant punya keperluan. Okay. So bila kita dah tahu sebut sikit tentang kita punya participant, dan kita boleh tahu okay, kita nak ajar setakat level mana kan. Contohnya macam Dr. Nazri kan, power dalam network kan, dalam network. Tapi Dr. Nazri dijemput untuk ajar kepada kita kata orang yang memang tak ada IT, tak ada background IT langsung. Dan itu adalah first time, kali pertama dia pegang router apa semua kan. So kita dah tahu dah, okay, kita tak boleh ajar terlalu tinggi sangat. Dan kita dah boleh prepare lah. Okay, selepas tu, once kita dah tahu apa specific skill yang kita nak share, then kita boleh buat macam lecturer kita buat proforma. Tapi kalau training dia lebih simple. Dia macam proforma tapi lebih simple lah. Dia tak adalah macam reference. Lepas tu apa lagi ya dalam proforma tu kan, nak kena match dia antara CLO apa semua. Dia tak adalah, just course online, PCL PO semua tak ada kan. Just objektif. Kemudian apa dia punya learning outcome, dan biasanya dia punya tentative training tu. Itu saja yang untuk kita nak sediakan. Okay, sebelum kita mulakan satu latihan. And then kena sediakan a trainer profile. Trainer profile ni dia sama macam resume juga. Macam resume, kita boleh buat one page sahaja. Tapi dalam tu kita highlight more lebih kepada education information. Sebab biasanya as a lecturer kita ada advantage dari segi kita punya certificate, kita punya education punya ni kan. Contohnya kita highlight more on kita punya background, PhD kita, master kita, degree kita, dan skill apa yang kita ada. Dan juga kalau as a lecturer kita punya teaching experience lah. Kalau kita ada industry experience pun boleh. So dia macam resume, tapi more focusing on as a trainer kan. Kita nak highlight as a trainer. Okay. So kalau kita ada buat training, kita boleh masukkan juga kat situ siapakah kita punya customer sebelum ni, ataupun kita punya training experience lah, apa yang kita pernah deliver dan sebagainya. Okay, so kita prepare a trainer profile. Biasanya agensi ke mereka akan minta lah. Biasanya kalau training provider, organizer, dia akan minta trainer profile. Okay. And dia akan minta trainer profile dan juga course outline. Okay, itu kebiasaan. Okay, and then after that kita develop training content. Okay, as a trainer ini biasanya bebas, kecuali macam organizer tu minta, okay, kami nak you train, you ajar topik-topik ini, dalam tu dah ada sub topik apa yang nak diajar kan. Tapi biasanya as a trainer bebas, kita yang create our own content. Kita nak materials kita, kemudian kita nak gunakan slides ke, kita nak gunakan handouts ke, nak gunakan
bahan bantu mengajar ke, nak buat aktiviti apa ke, it's up to us. As long as objektif kita tercapai kan. Dan memenuhi learners punya needs. Ni adalah apa yang kita kena prepare lah sebelum kita nak buat training ataupun sebelum kita nak become a trainer. So kita memang kena cuba kita cuba study. Skill kita yang ataupun expertise kita ni dekat siapa yang boleh guna. Dan the tips dia ialah kita jangan fokus dalam industri kita. Contoh kalau macam saya dalam bidang IT, dalam bidang AI kan. So saya tak fokus untuk mengajar kepada orang-orang yang dalam bidang AI, dalam bidang data science ke, dalam bidang digital marketing ke. Saya tak fokus untuk ajar mereka ni sebab mereka ni dia boleh belajar banyak lagi dekat luar sana. But kita fokus kepada orang yang bukan dalam industri kita. Contoh macam usahawan. Kenapa saya banyak buat training kepada usahawan? Sebab mereka ni tak memerlukan skill digital marketing, skill IT, tetapi mereka bukan orang IT. Mereka perlu belajar, mereka perlu skill tu, tapi mereka ni di industri yang lain. Tu salah satu cara macam mana kita boleh create a demand lah. Kita tak share kepada orang industri yang sama kan, tapi kepada industri yang lain. Saya pun baru je dapat jemputan untuk buat training kepada PDRM, polis, kepada PDRM untuk gunakan OBS Studio kan, macam kita nak record, kita nak buat live apa semua, tapi kepada polis. Dia kalau saya nak ajar kepada orang dalam bidang IT, bagi dia orang benda tu is too kacang sangat lah, macam buat apa nak belajar kan. Tapi kalau kepada orang bidang lain yang mungkin berminat tapi dia tak tahu macam mana nak belajar, nak gunakan benda tu, kita akan create a value kat situ lah. Itu salah satu tips dia. Dr. Haris, kita ada soalan daripada Puan Hanani. Macam mana kita nak mengendalikan peserta yang mempunyai jurang latar belakang yang berbeza? Dalam satu kelas ada yang memang tak ada basic dan ada juga yang memang tahu semua, yang panggil sebagai advanced student lah. So macam mana nak tackle tu Dr. Haris? So biasanya kita, kalau dalam kes ni, kita back balik kepada kita punya training objektif lah. So kita dah bagi tahu kita punya objektif adalah, contohnya kita nak ajar peserta tentang buat digital marketing kan, buat marketing di Facebook contohnya. So itu adalah objektifnya, kita nak ajar peserta untuk buat marketing di Facebook. Dan kita kena cater, orang kata average dalam kelas tu lah. So biasanya dalam kelas tu akan ada pelbagai latar belakang kan. Ada yang memang tak ada basic langsung dan ada yang dah advance. So kita kena pastikan semua yang dalam tu dapat buat digital marketing menggunakan Facebook. Jadi kita kena start daripada basic juga. Kita kena ajar juga basic. Sebab kalau ada orang yang tak ada basic langsung, kita memang kena ajar basic. Kalau tak, dia terlepas dan dia tak dapat capai objektif tu. So siapa yang advance tu, biasanya saya akan cakap lah kepada mungkin ada yang dah biasa dan dah terror contoh kan. So kepada yang mungkin dah mahir semua tu, ini sebagai orang kata revision ataupun ilmu tambahan lah. Dan kepada yang baru ke yang ni, ini orang kata satu yang knowledge yang baru kan. Tapi kepada mungkin ada yang dah terror, biasa memang saya ajar dalam kelas, ada yang peserta-peserta yang dah terror dan kadang-kadang dia tahu benda yang saya tak tahu kan. Dan dalam keadaan macam ni, apa yang saya biasa buat adalah kita tak perlu nak be defensif. Macam contoh, kita nak sekat dia, jangan bagi dia cakap apa-apa contoh kan. Biasanya saya akan bagi, kalau contoh ada peserta yang terror contohnya, dia share something dan saya akan share dengan satu kelas apa yang dia share kat saya, dan saya akan bagi tahu ini sebenarnya dikongsi oleh sahabat kita ni lah. Sebab sahabat kita ni ada tunjukkan satu yang baru kan. So kita bagi acknowledgement dekat dia kan. Tu salah satu cara lah. So supaya orang yang tak ada basic pun dapat knowledge, orang yang mungkin dah terror pun dia, walaupun dia dah terror, mungkin dia dah tahu benda tu, tapi dia rasa dia datang ni lah kan, dia rasa seronok juga kan. Tu salah satu teknik yang biasa saya gunakan.
Ada soalan ke daripada peserta kita? Setakat ni ada soalan ke? Okay, tak ada Okey. Nak tanya pensyarah boleh? kita ni mempunyai okey ada. Silakan. Saya Mazura nak tanya, how do you you create the profile to external agencies, your own personal trainers profile? Thank you. Okey, terima kasih Dr. Mazura. Ada dia depends kepada agensi tersebut. Okey, kalau agensi yang universiti contohnya, ada universiti yang panggil saya buat training, saya just ambil daripada UC Expert, ambil resume daripada UC Expert pun dah memadai dah. Okey, tapi kalau macam contoh industri yang mereka ni nak lihat kita punya bukan sahaja sebagai pensyarah, tapi dia nak tengok juga kita punya experience kita dealing dengan orang industri kan. So kita kena masukkan dekat situ siapa kita punya klien-klien kita sebelum ni. Even kita tak training pun, contohnya kita ada projek sekali ke, so kita boleh highlight dekat situ. Kita ada networking dengan industri kan, to showcase yang kita ni someone yang ada orang kata ada expertise, ada pengalaman dengan industri dan sebagainya. So trainer profile ni just dia macam resume kita, macam biasa ada gambar, kemudian kita punya education information, tapi apa yang kita nak highlight dekat situ lah depends kepada kita punya target customer kita tu. Okey, kalau contohnya kalau saya nak bagi saya punya trainer profile kepada training provider kan, training provider yang HRDF punya ni lah, dia nak menggunakan HRDF punya grant contohnya. Okay, so saya kena buat saya punya trainer profile tu, make sure ada skill-skill apa yang saya boleh ajar, apa training course yang saya boleh ajar, kemudian experience saya dalam buat training. Kalau kita tak ada experience training, kita boleh tulis kita punya teaching experience lah, apa yang kita ajar di universiti kan, tapi jangan kita tunjuk sangat yang itu adalah kita mengajar student, tapi kita boleh just macam teaching experience. Okay, kita ajar course apa, dan kita mungkin boleh bagi summary sikit lah kan contohnya. And then kita boleh tulis macam contoh kita ada collaboration dengan siapa. Okay, collaboration pernah kita buat grant, kita ada collaboration dengan agensi sekian-sekian. So kita boleh tulis juga kat situ, just untuk highlight apa yang kita nak highlight dalam kita punya profile kita tu kan, sesuai dengan agensi tersebut. Okay, harap menjawab lah soalan. Okay, boleh Dr. Mazura? Pensyarah kita ni ada pelbagai kepakaran Dr. Haris, masing-masing pakar dalam bidang masing-masing. Dr. Haris dengar ke? Saya tengok macam sangkut je. Okey, pensyarah kita ni expert dia expert dalam bidang masing-masing, pakar dalam bidang masing-masing. Tapi isu ni macam mana nak dapat customer ni Dr. Haris? Boleh ni tak saja macam mana nak promote ni, nak dapat customer tak ada. Kita nak kongsi kepakaran kita kan? Betul. Ada, biasa kawan saya tanya, ada juga kawan saya tanya, dia kata, macam mana nak dapat customer macam tak ada orang nak bayar je saya punya skill ni kan, contohlah kan. Okey. So consultation ni is a business. So ini saya punya pendapat lah. Consultation ni adalah satu perniagaan, is a business. Okay, kita adalah sebagai service provider, kita menyediakan perkhidmatan kepada kita punya pelanggan kan. Okay, so kita try letak diri kita sebagai pelanggan. Okay, kalau sesuatu servis ataupun produk tu tak best kan, ataupun tak bagus, adakah kita nak dapatkan, ataupun kita tak perlukan pun. Okey, contoh macam kopi Zeus ke contoh kan. Okey, kalau kita tak minat kopi, adakah kita nak pergi sana minum kopi kan? Tak. Okey, sama juga kita kena study, sebab kita punya expertise ni mungkin pelbagai dan mungkin banyak kan. Kita buat research, kita tahu publication, contohlah skill dalam kita buat publication. Okey, skill publication ni kalau kita nak buat training kepada
kepada makcik yang buat apa tu, menjahit baju, dia tak perlukan pun skill tu kan. Tapi siapa yang perlukan skill untuk publication ni? So kita cuba identify, okay, contoh kita expertise kita dalam buat publication kan. So siapa yang perlukan skill tersebut? Of course, student-student postgraduate, kemudian mungkin lecturers kan, lecturer baru ke, lecturers ke, okay, siapa lagi? So kita identify skill apa yang kita boleh bagi kepada orang, benefit, sebab tak semua, ada certain skill memang untuk kita sahaja. Contohlah kan, kita nak buat research, kita pandai buat research dalam sekian-sekian, dalam tumbuhan ke contoh kan. Okay, so itu skill tu memang untuk kita buat research, tapi dia bukan untuk public yang, tapi macam mana kita cuba study pula kita punya community ke, masyarakat ke kan. Okay, apa yang dia perlukan, okay, apa problem dan apa masalah mereka ni, apa the problem, dan macam mana kita boleh link apa yang kita tahu, macam mana kita boleh cuba gunakan untuk solve dia punya problem, bantu dia. For example, sekarang ni ramai usahawan yang tak ada background, yang tak masuk universiti, yang berniaga, ada produk fizikal, tapi mereka ni tak tahu nak buat marketing kan, tak tahu nak buat video gunakan handphone, nak buat pakai laptop, dia orang tak ada laptop, dia orang ada handphone je. Okay, lepas tu dia orang tak tahu macam mana nak buat poster, nak buat video. So itu adalah satu masalah kan. Okay, saya tahu masalah tersebut dan saya ada skill, kemahiran untuk buat digital marketing. So macam itulah saya menjual kepada mereka ni. Kita bukan jual our product, but kita sell the solution kepada mereka ni. Solution pada masalah dia. Okay, solution kepada masalah dia kan. Okay, contoh macam Dr. Cik Da, okay, pandai untuk train pelajar-pelajar untuk menghasilkan produk FYP contoh kan. Produk FYP ke, inovasi ke. So cuba study siapa yang memerlukan, yang ada masalah nak buat benda ni, dan daripada situ kita try untuk promote the solution kepada mereka ni. It's not kita promote our service ataupun our product, but we sell the solution to the customer. Okay, so consultation, training, semua ni is a business. Sama juga macam business lain, contohnya Zeus ke kan, Starbucks, Family Mart, semua memerlukan masa untuk membina brand. Dia bukan hari ni buka Family Mart, esok orang dah datang serbu. Tak. Dia memerlukan masa untuk kita membina brand kan, supaya orang kenal, supaya orang percaya. Sama juga dengan kita as a consultant, we need to build our brand kita. Okay, kita start dengan satu customer, and then kita dapat good feedback, kita dapat repeat customer. Daripada seorang, kita boleh dapat second customer, a third customer, dan itulah brand, diri kita as a brand. Okay, kita adalah brand ambassador untuk diri kita sendiri. So sama juga macam bisnes lain, kita kena create the brand tu lah, dan kita jual solution, skill. Bukan semua skill yang kita boleh jual, tapi apa yang customer kita perlukan sahaja yang kita boleh jual. Skill-skill lain kita boleh gunakan dekat dalam universiti dan sebagainya. Okay. So itu satu. Kiranya Dr. Haris, kita macam tunjukkan yang kita nak bantulah customer kita kan, nak bantu selesaikan masalah diorang lah kan. Okay. So kita ada soalan daripada Dr. Aznia. Okay. Ada request lah ni kan. Dr. Aznia request, Dr. Haris boleh tunjuk contoh trainer profile Dr. Haris dengan agensi tertentu tu? Boleh. Saya tunjuk mungkin last kali lah. Boleh? Okay. Dr. Aznia lepas ni last kali. Okay. Okay, Syedi ada soalan tu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada soalan lah Dr. Haris berkaitan dengan costing sebenarnya. Bagaimana kita tentukan costing bagi satu-satu training? Terima kasih. Terima kasih Syedi. Posting maksud dia? Maksud dia kita nak charge bagi training yang nak dilaksanakan. Baik, Cik Syedi pun pengalaman dah ni. Banyak pengalaman buat training, buat sistem kan. Okey, ni ada. Okey. Costing Okay, untuk costing, alamak dah habis pula kan. Untuk costing,
Sekejap. Dah hilang. Okey. Dah hilang. Okey. Untuk costing, biasanya kita boleh tengok biasanya ada 3 lah, 3 guide lah. Guideline yang boleh digunakan untuk costing kita nak charge untuk training. Yang pertama adalah yang paling senang dan biasanya untuk agensi, kalau macam agensi LHDN baru-baru ni tanya saya kan, berapa ya doktor charge untuk buat training. So LHDN adalah government, dia bukan dia panggil apa, GLC kot tak salah kan. Okay. So paling senang saya cakap just follow government rate saja. Government rate berapa, itulah saya punya charge. Kalau macam saya punya grade, okay, 150 sejam. Okay, itulah saya punya charge kan. Okay, then tu first kali paling senang, kita guna government punya rate lah. Kalau kita punya ini sesuai, sangat sesuai kalau kita buat kepada agensi-agensi kerajaan ke, GLC ke. So dia lagi senang, dia transparent, sangat transparent. Contoh macam kita nak letak certain harga, dia mungkin akan rasa dia nak jawab dengan bos dia pun susah kan, contoh. Tapi kalau kita tahu, okay, kita ikut je government rate, saya punya government rate adalah macam ni. So okay, senang, settle masalah kan. Kita buat, contohnya kita buat dalam masa 1 hari 7 jam contohnya. So darab saja 1 jam berapa, kita dah dapat dia punya charge lah. Dan mungkin kita nak boleh charge, nak tambah additional, contohnya pada modul ke, kalau dia tak provide hotel ke kan, tak provide transportation, kita tengok balik kepada kita punya budget tadi. Contoh kita nak buat training tu dekat Terengganu, dan bila kita kira dalam 1 hari dia akan jadi, kita dapat contohnya 800 lebih kan contoh, dan dia tak provide penginapan, dia tak provide transportation, iaitu mungkin kita boleh tambah, modul ke kan, kita letak cost modul, tapi sebenarnya kita nak cover kita punya perjalanan ke dan sebagainya lah. As long, yang penting adalah kita untung kat situ. Kita tak nak buat yang kita rugi, sebab consultation training is a business. So kita nak meniaga is untuk buat duit, untuk untung kan. Okay. So first, yang paling senang adalah kita ikut government rate. Okay, rate apa as a facilitator kan, rate as a penceramah kan. Itu yang paling senang kalau kepada government agency. Okay. Yang kedua, kita boleh letak based on industri punya, kita kata standard lah. Kalau trainer-trainer di industri yang biasanya mereka akan letak 1 hari training lebih kurang 1,000 1 hari, RM1,000. Itu adalah standard lah lebih kurang kan. Dan biasanya kalau dia orang rasa mahal ke, mungkin dia akan nego lah. Okay, 1,000 sehari. Actually dia lebih kurang sama je dengan kita punya rate government kan, iaitu katalah 150 darab dengan 8 jam kan. Okay, lagi banyak 1,200 kan. Okay, ataupun 150 darab dengan 7 jam. 1,000, dia lebih kurang je sebenarnya. Okay, so trainer kat industri biasa dia akan letak lebih kurang 1,000 per day, ataupun kalau kita rasa company tu kaya, mungkin kita boleh minta lebih tinggi lagi lah, 1,200 sehari ke. Based on pengalaman saya pernah buat training kepada company yang sangat kaya tau. Bukan kaya, tapi saya rasa dia sangat kaya. Sebab bila saya bagi quotation kat dia, dia nak saya buat training 1.5 jam je kan. 1.5 jam saya ingat, oh tak apalah, kita letak je lah murah-murah kan. Sekali dia kata, dia bagi balik quotation tu, cakap, doktor up lah sikit lagi kan. Last kali 1.5 jam tu dia bayar dekat saya 1,000 lebih. 1.5 jam 1,000 lebih. Okay, bukan dia yang bagi tahu kat saya 1.5 jam ni letaklah 1,000 lebih macam tu kan. Mungkin dia dah terlalu kaya kot company tu. Okay, so bergantung. Satu lagi, okay, yang pertama adalah rate government. Yang kedua adalah kebiasaan di industri, orang letak sehari 1,000. Dan yang ketiga adalah budget. Kita boleh tanya budget. Biasanya kita boleh tanya budget company tu, ataupun kita boleh tanya biasanya kalau untuk training selama sehari ni berapa company bayar ya. Kan kita boleh tanya budget, dan daripada situ kita boleh letak berapa harga. Okey, so dia tiga lah. Dr. Haris, nak tanya, untuk rate tu dia memang kira langsung macam tu, dia tak kira per head ke tak, dia kira per day walaupun peserta dia kurang ke ramai ke, dia tak kira per head ya? Biasanya kita kira per day. Sebab kalau per head ni dia akan bagi susah sikit untuk
organizer. Sebab apa? Masa hari kejadian tu nanti ada yang tak datang lah kan dan sebagainya kan. So dia akan bagi susah sikit. So biasanya kita charge per day tu lebih mudah lah. Our rate per day kan. Tak kisah apa, dan kita boleh bagi tahulah, biasanya kita boleh bagi tahu limit. Saya punya training ni tak boleh lebih 50 orang ke kan. Kalau lebih nanti dia tak capai dia punya objektif lah. Okay, and then kita costing tu kita kena add balik. Contoh kita nak ada co-trainer, kita nak ada facilitator. So kita kena kira lah bajet untuk co-trainer berapa kita nak bayar, facilitator berapa kita nak bayar, dan kita boleh add sebagai kita punya price lah kan. Dan kalau mereka rasa mahal, kita boleh bagi tahulah. Okey, sebab kita nak ada co-trainer yang nak boleh bantu untuk, sebab benda ni contohnya technical dan tak boleh dia ajar seorang, so perlukan co-trainer. Okey, so kita boleh charge lebih. Dan tengok company juga. Kalau company tu macam contoh Shell, Petronas kan, takkan kita nak charge rate yang sama dengan NGO. Kalau NGO contoh NGO Amal Ikhlas ajak kita buat training kan, takkan kita nak charge rate NGO tu kita nak charge ke Shell, ke Petronas kan. Diorang pun akan rasa macam our service ni terlalu cheap sangat. Betul ke dia ni bagi training yang bagus? Murah sangat ni kan contoh. So kita boleh, kita boleh tanyalah, kita boleh tanya berapa biasanya bayaran yang diorang bayar untuk trainer per day ke kan. Dan daripada situ kita boleh dapat anggaran lah. Okey. Okay, kita ada soalan lagi ke? Ada soalan tak daripada peserta kita pagi ni? Okay, kalau tak ada saya nak tanya soalan ni. Okay, Dr. Haris. Okay. Okay, bagaimana kita nak jadikan suatu training tu menarik? Macam mana kita nak tarik peserta tu? Supaya dia tak rasa boring kan, tak mengantuk ke waktu training tu, tak stres. Macam mana tu Dr. Haris? Okey, baik. Okay, bagus soalan tu. Okay, sebelum tu saya nak pergi balik kepada yang tadi kan, iaitu consultation is a business kan. Okay, so kita sebagai akademia, so expertise kita ni kita jual kepada orang luar, contohnya in the form of training courses. Okay, kita boleh jadikan ia sebagai training courses kan. Dan cuba kita buka dekat internet, kita cari ada tak orang luar buat training yang berkaitan bidang kita. Okay, contoh kalau macam orang kita dalam bidang masakan kan, ada penyediaan makanan lah, ada macam-macam jenis training. So kita boleh dapat daripada situ, kita tahu okay, ini adalah training yang dia buat di industri dan kita pun boleh buat benda tu. So kita boleh jual kita punya service atau expertise kita dari segi kursus-kursus yang kita boleh offer. Okay. Dan yang kedua is apa yang kita jual kepada kita punya participant adalah experience tu, customer experience. Orang lain boleh buat course yang sama dengan kita, tapi experience yang dirasai oleh kita punya peserta tu tak sama. Okay, kita kena how they feel. Bila dia orang datang kita punya training, kita make sure kita bagi something yang memorable, something yang mereka akan ingat dan mereka akan rasa seronok dan dia nak lagi kan, nak lagi join kita punya training. Okay. Alright. Okay, so you are not teaching kids. Kita bukan bila kita training, kita bukan mengajar kanak-kanak ke, biasanya kita tak mengajar student. Ada juga training yang mengajar student, tapi kebiasaannya kita tak mengajar student. Kita sebenarnya mengajar orang dewasa kan, ataupun kita andragogi kan, betul tak? Seda. Andragogi kan? Ya, andragogi. Kena tanya orang pendidikan ni. Okey. Sebenarnya kalau mindset saya biasanya bila saya buat training is bukan saya nak mengajar mereka ni, bukan saya lebih hebat dan saya nak mengajar mereka, tapi kita learn together dengan mereka ni. Kita belajar bersama-sama, kita buat aktiviti yang menarik yang mereka boleh belajar dan kita sama-sama enjoy, rasa make it fun kan. Bagi satu, dia bukan sekadar kita deliver benda tu, but kita design kita punya training tu biar dia fun, biar dia memorable, something yang mereka akan ingat kan bila dia balik. Mungkin bila dia balik, skill tu pun dia akan lupa, tapi dia ingat training yang kita buat tu kan. Dia rasa seronok. Okay, satu pengalaman yang dia rasa tak buang masa dia datang training kita.
Okay, itu dia punya ni lah. So kita be kreatif kan. Kita kena be kreatif. Sebab biasanya training ni dia jangka masa yang pendek je. Paling lama saya pernah buat 5 hari straight. 5 hari berturut-turut. Okay. Dia tak macam kita buat kelas mengajar di universiti. Yang tu berminggu-minggu kan. Yang ni kita hanya ada masa yang limited. So tapi dia straight kan contoh. So kita kena fikir macam mana kita nak buat, make it fun and memorable. Bila orang balik, dia dapat skill tu dan dia akan ingat, dia akan suka kita punya training. Okay. Okay, ada soalan daripada peserta? Ada soalan. Okay, silakan. Siapa yang saya tak nampak? Siapa yang tanya soalan tadi tu? Dr. Nazri. Ya. Dr. Haris, saya nak tanya berkenaan dengan bila Dr. Haris buat training, macam mana cara Dr. Haris close deal tu supaya training tu maksudnya selamat lah. Contohnya tidak ada cancellation last minute sebagainya. Ada buat kontrak ataupun surat macam perjanjian ke, letak deposit ke, macam mana? Kita boleh kongsi, terima kasih. Okay. Kebiasaannya kalau training biasanya kita minta surat jemputan lah. Kita minta surat jemputan dan kita minta dia ikut macam format untuk perundingan lah kan. Kita letak perkataan perundingan tu kita biasanya saya akan bagi draft lah. Saya akan bagi draft surat. Okay, boleh tak buat surat jemputan gunakan perkataan macam ni supaya saya boleh daftar dengan saya punya universiti kan. Okay. So bila dia dah keluarkan surat tu biasanya kalau macam agensi-agensi dia jarang cancel lah kalau dia dah keluarkan surat lepas tu dia dah jemput orang. Okay, ada juga sometimes yang macam contoh training provider ke apa, dia akan cancel ataupun dia postpone lah kan contoh. Sebabkan contoh ada customer yang terpaksa hold dulu ke contoh kan. Itu kadang-kadang jadi jugalah. Tapi benda tu kita kata is normal lah kan. Is benda yang biasa berlaku kan. Orang dah nak beli tiba-tiba sebelum bayar dia tak jadi contoh. Itu benda tu yang biasa. Okey. Tapi kalau biasa kita minta surat jemputan tu sebagai dan kita lock lah tarikh tu kan. Okey, tapi benda ni sometimes memang berlaku dan tak boleh dielakkan lah. Apa yang penting adalah kita sebab kita nak build our brand. So kita kena betul-betul give 200%. Bukan 100% tapi 200%. 200%. Sebab kita nak bina brand kita kan. So bila orang deal dengan kita, orang akan dapat 200% punya professionalism kan. Okay, sebagai trainer kita bagi the best. So orang pun akan cari kita lagi lepas tu. Okay. Okay, Dr. Haris, kita ada soalan daripada Dr. Hafizul. Salam Dr. Haris, nak tanya lebih mudah approach individu atau melalui organisasi? Okay, Dr. Hafizul ni pun power juga ni. Power juga orang hebat consultation ni, juta-juta ni. Okay, silakan Dr. Haris. Okay, dia sebenarnya dua-dua pun boleh lah. Dua-dua pun boleh. Kita nak approach organisasi direct pun boleh ataupun kita approach individu yang kita kata dia memang kerja dia adalah berkaitan dengan organize training untuk company tu ke kan. So kita try untuk build network dengan orang-orang macam ni. Okey, contoh macam biasanya orang yang deal berkaitan dengan training kan, memang untuk company punya training ke, dan biasanya mereka ni akan cuba carilah, mereka ni akan cuba cari kan. So sebab tu kita kena, salah satunya adalah kita be visible lah. Kita be visible. Salah satu tempat adalah dekat LinkedIn. Kita boleh connect dengan orang dekat LinkedIn kan. Kita try cari orang-orang yang certain daripada industri dan kita share our expertise semua, dan semua nanti kita tak tahu mereka ni mungkin boleh invite kita untuk buat training dekat dia punya organisasi. Okay. Biasanya lebih mudah kalau melalui individu yang handle benda tu.
Melalui individu tu biasanya lebih mudah. Kalau kita direct dengan company tu memang banyaklah rejection kan. Banyak rejection. Tu benda tu standard lah. Banyak rejection. Dia tak kenal kita dan sebagainya. Dan orang lain pun buat benda yang sama. Tapi if kita kenal orang orang tersebut kan melalui individu, saya rasa dia lebih mudah lah. Okay. Okey, Dr. Hafizul, boleh? Dr. Hafizul okey ke? Okey. Terima kasih idola saya ni. Jawab Dr. Haris soalan ni. Dr. Hafizul idola Okey. saya sebenarnya. Masing-masing idola masing-masing kan. Dua-dua hebat ni. Okey, ada soalan lagi ke daripada peserta kita? Okey, kalau tak ada soalan, saya nak bagi soalan ni. Okey, Dr. Haris, katalah bidang pensyarah tu mungkin kurang permintaan, tapi dia nak juga kongsi, dia excited nak kongsi ni tapi mungkin kurang permintaan. So macam mana nak buat tu Dr. Haris? Okey, kurang permintaan Bidang tertentulah mungkin. Okey. Alright. So first kali bidang saya ni tak ada demand. Itu biasa yang ada kawan-kawan saya pun ada tanya kan, cakap, "Elah, saya buat pada bidang ni kan, siapa yang nak belajar benda ni kan, ataupun siapa yang nak bayar?" Okey, siapa yang nak bayar untuk benda ni? So first kita kena look for the money lah, kat mana duit berada kan. Okey. Orang willing to bayar, orang nak keluarkan duit kalau kita boleh solve masalah dia. Kan, kita boleh selesaikan masalah orang sanggup keluar duit. Okay, so kita first, macam saya cakap tadi, expertise kita cuba cari siapa target group, siapa sasaran yang ada masalah. Yang masalah dia tu boleh kita selesaikan dengan kemahiran kita tu. Dan lagi bagus kita jangan fokus dalam industri kita. Contoh macam Dr. Hafizul, dia power untuk buat VR ke, contoh AR ke kan. Kalau dia nak buat training kepada orang yang memang buat VR AR ni, mereka ni mungkin tak pandang kan. Dia kata, "Alah, kami pun buat benda ni hari-hari," contoh. Tapi mungkin kepada orang yang dia berminat ataupun dia nak gunakan benda tu tapi dia tak tahu, dia adalah orang daripada bidang lain. So ada problem kat situ. Ataupun ada keperluan kan, ada needs kat situ. Ataupun contoh business yang nak gunakan AR atau VR untuk dia buat dia punya training program ke, dia nak promote dia punya produk ke kan, contoh. So kita cari siapa yang possible untuk jadi kita punya customer yang ada masalah, yang memerlukan solution. We are selling solution. Kita menjual solusi kan. Kita bukan jual produk. So kita cuba cari ada tak keperluan, problem, mesti ada. Dekat dunia ni terlalu banyak masalah yang ada yang perlu diselesaikan. Dan kalau business tu berjaya sebab dia solving problem kan, menyelesaikan masalah. So kita cuba cari apa masalah yang kita boleh selesaikan dengan expertise kita. Dan kita kena betul, lepas tu kita provide our expertise dan kita belajar dan kita update knowledge kita. Maksud dia mungkin expertise yang kita ada tu dia tak betul-betul solve the problem of community kan. Macam contoh kita buat research. Kita buat research tu mungkin dia terlalu fundamental sangat kan, terlalu fundamental ataupun dia terlalu advance sangat ke kan, dan tak sesuai untuk masyarakat. So kita kena update ataupun kita kena learn macam mana kita nak gunakan. Tak semestinya terlalu banyak, just a small part of apa yang kita tahu tu, expertise kita tu, macam mana kita boleh solve the problem. Dan kita cuba tambah dengan benda-benda lain. Belajar lagi, tambah lagi. Sebab dia research dengan kita nak provide consultation, training execution ni, dia berbeza. Macam contoh background saya buat master dalam bidang data mining lah, AI data mining untuk obesity kanak-kanak, buat prediction kan. Masa master. Kemudian PhD saya buat AI, saya buat optimization untuk business negotiation kan. Itu semua adalah fundamental punya research kan, fundamental punya research. And then benda tu kalau saya nak ajar dekat orang, tak ada siapa yang nak belajar benda tu. Tapi part of apa yang expertise yang saya ada, contohnya macam data science kan. Data science ataupun data analytics,
expertise tu saya boleh cuba cari siapa yang ada masalah menguruskan data kat situ. Okey, mungkin usahawan ada banyak database, ada banyak data tapi tak tahu nak gunakan data. So, sikit daripada expertise saya tu, saya tambah lagi ilmu saya untuk supaya boleh sesuaikan untuk kita solve problem mereka ni. So saya daripada data analytics yang saya buat untuk bidang kesihatan, so saya tambah ilmu, macam mana nak gunakan data analytics ni kepada bisnes. So bila saya dah ada benda tu, saya pergi kat target group, saya promote kan, kita promote, nak tahu tak macam mana cara nak tambah baik jualan ke dengan menggunakan teknik data analitik ke contoh kan. So kita dah ada satu yang benda kita boleh jual. So kita kena update lah knowledge kita. Mungkin a small part daripada kita expertise kita saja kan. Itu adalah dia punya teknik dia. Macam mana kita nak create the demand tu lah. Kita kena cari problem tu dan kita jual solution daripada kita punya expertise kita. Terima kasih Dr. Haris. Ada lagi tak soalan yang daripada peserta kita? Ada soalan ke? Tak ada? Sekejap saya tengok Kak Cik ada tak? Kak Cik tak ada. Soalan untuk Dr. Haris. Apakah tips bagaimana tips tu? Ada tak tips? Bagaimana nak buat perundingan sebagai trainer kalau tak tahu bisnes? Macam mana Dr. Haris, kita boleh kongsi? Alright. So macam saya pergi tadi consultation is a business kan. Kita nak menjual kita punya expertise tu dengan cara kita jual solution kepada pelanggan. So untuk dapat pelanggan, so first perkara ni memang kita kena belajar lah. Kalau kita nak dapatkan customer, kita kena belajar digital marketing. Ini memang penting zaman sekarang, memang kena belajar. So contohnya banyak platform yang kita boleh gunakan. Contohnya LinkedIn. Kita boleh gunakan, kita boleh fokus dalam satu atau dua platform sahaja pun tak ada masalah. Contoh kita nak fokus betul-betul dekat LinkedIn dan juga YouTube. Kita buat video, share kita punya expertise dalam YouTube dan kita gunakan LinkedIn, kita share video tersebut, kita share kita punya komen dan sebagainya kan. Dan kita build network dekat dalam LinkedIn tu dengan orang-orang industri kan. So kita kena study, identify where is your audience. Kalau saya banyak target kepada usahawan-usahawan kecil, sederhana, jadi saya tak terlalu target kepada LinkedIn. Sebab LinkedIn ni biasa industri, orang agensi dan sebagainya kan. Tapi still saya ada juga dekat LinkedIn ni saya more fokus kepada AI, kepada data science. Dan baru-baru ni ada recruiter daripada AirAsia ada contact saya. Daripada AirAsia sebab dia nak cari orang untuk buat data scientist kan. Training data scientist. Dia ada cari saya lah daripada LinkedIn. Untuk audience kita tu dekat mana dia berada? Where is your audience? Kalau contohnya macam saya target kepada customer-customer kecil, contoh macam usahawan-usahawan kecil, banyak berada di Facebook, di TikTok, di IG ke contohnya kan, usahawan pakaian ke. So kita tahu dekat mana kita punya audience dan kita buat digital marketing. So digital marketing macam mana? Kita create content. Kita create content yang menunjukkan expertise kita untuk solve problem tadi. Problem-problem customer kan. Kita sell, kita tunjukkan, ini adalah macam mana cara untuk solve the problem. Sekarang memang kita tak boleh lari dengan digital marketing lah. Kalau kita nak buat, nak promote kita punya diri kita, brand kita as a consultant, so memang tak boleh lari daripada menggunakan media sosial. Macam salah satu saya gunakan adalah website. Contoh, saya buat Facebook page. Facebook page ni kenapa buat Facebook page? Sebab kalau Facebook personal, banyak kita cerita benda-benda yang personal kan. Kita pergi makan ke, kita pergi Sarawak ke contoh kan. Cuti-cuti ke. Cuti-cuti ke. So benda tu tak
tak menunjuk, tak orang kata not representing ourselves as a consultant, but kalau kita macam saya buat page, so page ni memang fokus untuk tunjuk saya punya saya share banyak benda-benda berkaitan dengan apa solution ke benda-benda yang value kepada saya punya target customer. Okay, and then kita create content. Okay, masa yang sama sebenarnya kita menyebarkan ilmu, kita orang kata kita create pahala lah kan. Kita cuba dapatkan pahala dengan cara ini, dan masa yang sama lebih banyak kita berkongsi, lagi banyak rezeki yang akan masuk insya-Allah. Okey. Ini contoh yang belah kanan ni adalah website yang website saya drharis.com. Okey, tengok contoh kan. Website pun boleh dapat, nampak tak, dalam masa 3 bulan total klik saya punya website adalah 2.4k dalam masa 3 bulan. 2.4k orang klik website saya dalam masa 3 bulan, dan total impression 31.7k orang tengok website saya tu. Nampak tak berapa ramainya, dan ramai juga yang saya dapat contact daripada website. So benda-benda ni adalah kita kena gunakan tools-tools ni. Digital marketing ni kita tak boleh orang kata buat tak tahu saja. Sebab ni adalah orang kata keperluan zaman sekarang kan, untuk dapatkan pelanggan. Okey. Pelanggan. Lepas tu kita cari orang dengan masalah yang kita boleh address, kita set the solution, dan kita kena bina network. Bina network dengan orang industri, dengan training providers. Okay, kita tak tahu bila mereka ni akan contact. Ada orang training provider yang pernah contact saya, mungkin saya rasa tahun lepas kot. Tiba-tiba baru-baru ni dia contact saya balik. Dia tanya, boleh buat training ni tak? Saya cakap okey, boleh. Okey. So kita build network dengan mereka-mereka ni. Okey, dan kita juga boleh buat free sharing, webinars kan. Okay, kita dah tahu kita punya target customer kita ni dekat mana. Contoh dekat LinkedIn ke. So kita boleh promote a free sharing, short sharing, 1 hour untuk a specific problem, benda-benda yang tengah hot sekarang. Contoh kan, ChatGPT ke. Okay, macam mana ChatGPT ni boleh membantu usahawan, contoh kan. Okay, so actually tujuan dia adalah kita nak membina network dengan orang dan sebagainya. Kita bagi freebies, bagi e-book ke, kita buat video kan. So kita build network dengan orang-orang industri, training providers untuk kita get customer. Okay. And then kalau kita tak tahu bisnes, kita boleh belajar sebenarnya. Okay, sebab dia adalah skill yang boleh dipelajari, iaitu sebab kita bukan do full time business. Consultant ni bukan kita buat business full time. Kita kita just belajar spesifik skill yang membantu kita as a consultant. Contohnya macam digital marketing tadi. Digital marketing, dekat mana kita punya customer, target customer kita kat mana, dekat situ kita kena showcase kita punya expertise. Sebab kita nak menjual kita punya ni kan, kemahiran. Kemudian kita kena tahulah macam mana kita nak selling kan, yourself as a product. Yang ni kita boleh belajar, dan the more kita berurusan dengan orang, kita akan lebih pandai lah. Kita lebih pandai macam mana kita nak menjual kan. Menjual tu maksud dia kita nak close lah kan. Orang tanya boleh tak buat training, boleh. Lepas tu skills tu kita boleh develop lah. Dan kemahiran yang ketiga, pertama adalah kemahiran digital marketing. Yang kedua adalah kemahiran kita nak, kadang-kadang orang tak confident kan. Kita tak confident, boleh ke orang nak ke bayar kita ajar benda ni kan. Sebab benda tu kita kena belajar untuk menjual kita punya expertise kita tu, solution kita tu. And then build a network dengan orang. Ni pun sangat penting. Kita kena pandai untuk membina network dengan orang lain. Supaya orang-orang kenal kita, dan dia actually win-win situation. Contoh macam training provider ke, agency ke, mereka nak cari orang yang boleh menyampaikan ilmu tu, boleh ajar kan, boleh buat training tu. Dan kita dah build network dengan mereka ni. So it's a win-win. Senang, mereka nak cari pun mereka cari kita je kan. Dan mereka tahu kita ni akan bagi 200% every time. Okay, alright, itu saja. Okay, terima kasih Dr. Haris.
Okay, ada soalan tak daripada peserta kita? Ada ke? Tak ada? Sekejap saya tengok. Ada tak? Attendance dah ada boleh isi attendance, jangan lupa pada yang hadir tu. Dah ada attendance. Ada attendance Ada soalan ke? Belum. Okey, saya fikir ni ada soalan yang last daripada saya lah untuk Dr. Haris bagi sesi kita pada hari ini, iaitu apakah keunikan dan kelebihan seorang pensyarah berbanding trainer-trainer di industri. So kita mesti ada persaingan kan. So pada pendapat Dr. Haris, apa dia Dr. Haris? Kita boleh kongsikan? Okey. Apa advantage kan? Advantage seorang lecturer untuk menjadi trainer. Kadang-kadang kita tak confidence kan, betul tak? Kita rasa macam kurang confidence. Kita tengok orang lain buat training macam hebat lah kan. Okay, ini untuk bagi motivation lah kepada rakan-rakan pensyarah-pensyarah di sini. Apa advantage kita sebenarnya? Salah satu adalah dari sudut expertise. Okay, expertise kita kan dalam pelbagai bidang. Kemudian daripada expertise kita tu kita boleh provide high quality training. Sebab expertise kita dalam research, dalam macam-macam kan. Okay, kalau macam contoh trainer-trainer di industri, mereka ni tak ada masa sangat untuk terlibat dengan kajian, untuk benda-benda ni lah. Sebab mereka ni lebih fokus kepada untuk buat untuk dapat income lah kan, untuk dapat income. Tapi kalau kita di universiti ni, kita ada masa untuk kita buat research, kita baca jurnal dan sebagainya kan. So benda-benda ni adalah salah satu keunikan kita. Kita ada pelbagai sumber-sumber knowledge yang kita boleh gunakan dalam training. Tetapi make sure training kita tu tak bosan dan memorable tadilah. Tapi kita boleh gunakan kita punya expertise tu kan. Tonjolkan expertise kita tu. Dan kadang-kadang orang industri ni takut kita buat training ni macam kita buat lecture kan. Lecture je. Orang pun jadi bosan 3-4 jam dengar lecture kan. So macam mana kita boleh mix? Kita jadikan dia satu training yang fun, yang enjoyable, energetic. Tapi kita kena ada gunakan expertise kita kat situ kan. Yang itu akan jadi satu yang sangat powerful lah as a trainer, academia as a trainer kan. Okay. And then second thing is credibility. Okay. Credibility tadi kita ada PhD, kita ada master, kita dah terlibat dengan macam-macam grant, kita dah terlibat dengan macam-macam projek pakar rujuk apa semua. So credibility dan sebagai seorang pensyarah daripada IPTA, itu pun satu credibility yang tinggi sebenarnya. Kita mungkin rasa biasa je kan, tapi sebenarnya di kalangan trainer, kalau kita boleh deliver a good training, kita as a lecturer semua ni adalah satu credibility yang reputation, strong reputation kan. Dalam kita ada kita ada grant, kita ada benda-benda tu tadilah, yang mana trainers dekat luar ni mereka jarang ada benda-benda ni. Okay. Alright, then next adalah resources kan. Kita di universiti ni macam-macam resources yang kita ada. Kita banyak terdedah dengan macam-macam, lagi-lagi UPSI kan, terdedah dengan macam-macam teknik mengajar, dengan macam-macam bahan bantu mengajarnya, dengan kita macam-macam kursus yang kita dapat daripada kita punya PPA semua kan. Semua macam-macam training, ilmu, resources yang kita boleh dapat secara mudah dan kita boleh gunakan. Okey, dalam kita punya, untuk kita design kita punya training. Berbanding dengan trainer dekat luar, mereka kena, benda ni kalau mereka nak, mereka kena cari dan kena belajar sendiri. Kena masuk kelas-kelas untuk belajar, bayar mahal-mahal. Sedangkan benda-benda ni bagi mereka benda ni macam wow tau. Tapi bagi kita sebenarnya, alah CLO je apa benda ni kan. Hari-hari kita buat contoh kan. Alah guna benda ni je, alah simple je. Actually bagi kita simple. Tapi bagi mereka mungkin benda tu resources tu kalau mereka nak tahu, nak belajar, mereka kena belajar sendirilah. Okay. And then evidence based approach. Okay, contohnya macam kita ada buat research kan. Kita boleh gunakan bukti, tunjuk bukti. Okay, yang ni pun kita dah ada buat kajian ke contoh kan. Okay. And then continuous learning, sebab kita di akademia memang kena sentiasa belajar lah, sentiasa upgrade knowledge. And then kita ada pelbagai expertise. Okay.
So bila kita nak buat training ataupun kita nak buat consultation ni, kita boleh buat juga sebagai group. Dan contoh kita buat group, kita ada beberapa rakan-rakan trainer dalam expertise yang lain-lain sikit kan. Contoh macam saya nak ajar AI, kemudian saya ajak seorang lagi trainer untuk ajar tentang multimedia ke contohnya kan. Okay, so kita nak dapatkan expertise tu mudah sebab di kalangan kita ni dah ada ramai kan. Okay, tu adalah apa advantage academia as a trainer. Cuma sekarang macam mana kita nak gunakan kita punya advantage ni dan kita boleh design a training courses dan macam mana kita boleh nak promote kepada orang solution. Kita jual solusi kepada masalah orang ni kan. Dan kita bagi buat training yang bagus dan orang akan cari kita. Okey. Okay, Dr. Haris. Terima kasih atas perkongsian yang sangat komprehensif pagi ni. So ada lagi tak kawan-kawan kita nak tanya soalan? Ada pensyarah nak tanya soalan sebelum kita mengakhiri sesi perkongsian kita? Ada ke? Okay, satu lagi soalan boleh Cik Dah? Dr. Cik Dah? Okay, silakan Okay, Sir Rashidi. Ini bukan soalan khusus lah, soalan umum lah yang mungkin kita boleh lihat kembali berkaitan dengan latihan dan consultation. Adakah dia benda yang sama ataupun berlaku interchange dekat situ sama ada kita bagi training dalam bentuk consultation tu adalah training ataupun training is a training for the agency. Ini benda yang saya rasa mungkin saya pun kadang-kadang terkeliru juga dekat situ. Kita kata consultation tapi sebenarnya dijemput kita bagi training. Jadi kita punya tu macam mana? Dr. Haris ada apa-apa idea kat situ? Okey. Terima kasih Encik Sidi. Nanti belajar kopi Okey, dia training tu adalah training tu kita provide training kan. Kita bagi training latihan kepada orang. Cuma bezanya sebagai pensyarah, bila kita membuat training itu adalah salah satu KPI yang kita boleh daftar sebagai perundingan, sebagai KPI kita. Kalau macam trainer-trainer freelance ke yang bukan lecturer, mereka tak perlu pun nak jadikan ini sebagai perundingan kan. So kita boleh gunakan ini dan jadikan sebagai perundingan. Kita boleh daftar sebagai perundingan untuk penuhi KPI kita, KPI perundingan kita. Sebab sebenarnya kita berkongsi expertise kita yang kita ada daripada universiti kita ni. Kita buat research, kita terlibat dengan macam-macam projek semua. Kita share kepada masyarakat kan. So kita jadikan dia training dan training tu kita daftar sebagai perundingan untuk penuhi KPI kita balik. Dan kita bagi balik kepada universiti kita lah. Give back kepada universiti kan. Dari segi kos perundingan kepada universiti lah. Okay. So training tu adalah training yang kita bagi kepada industri ke kepada orang luar. Dan consultation tu adalah part of kita punya KPI yang kita daftar balik. Make sure kita daftar balik lah. Kalau tak rugi kan. Kita buat training dan kita tak daftar, rugilah sebab keperluan kita untuk kita penuhi KPI tersebut. Masa yang sama kita membantu universiti dan kita menaikkan juga nama universiti kan. Nama universiti kita bawa keluar dan tunjuk kepada industri, tunjuk kepada masyarakat. Okey, ini adalah pensyarah di UPSI yang mempunyai kepakaran dalam bidang ni. Dan kita bekerjasama dengan orang-orang industri dan itulah sebagai consultant kan. As a consultant. So salah satu cara untuk buat consultation yang saya nampak tak perlu terlalu banyak effort untuk kita mulakan adalah melalui training. Sebab training kita memang dah mengajar kat universiti kan. Cuma macam mana kita nak packagekan kita punya expertise sebagai satu solution kepada masalah orang di luar sana. Okay, kalau kita boleh buat benda tu, of course orang akan willing untuk bayar kita, untuk kita ajar mereka kat luar kan. Okay, so kita dah boleh penuhi kita punya KPI, consultation punya KPI lah. Dan satu lagi sebab kenapa saya suka buat training adalah selain daripada jumpa ramai orang, selain daripada dapat belajar banyak benda, bina network, dia satu orang kata source income yang cepat dan
berbaloi. Cepat dan berbaloi. Contoh, kalau satu hari 1,000 contoh kan. Kita buat training sehari je 1,000. Okay. So katalah sebulan kita buat satu training for example. So kita akan dapat additional RM1,000. Tolak kos-kos lain apa semua, katalah RM800 kan. Just one day, satu hari saja. Dengan kita share kita punya expertise. Tapi benda ni dia akan takes time lah. Macam contoh kita buat digital marketing, kita buat branding, kita brandkan diri kita. Dia takes time, tapi once kita dah berjaya membina tapak tu, dia akan lebih mudah nanti. Lagi senang. Orang akan terus cari kita kan. Sebab consultation is actually a business lah. Kita sendiri adalah produk ataupun kita sendiri adalah brand kita lah. Kita build business diri kita sendiri kan as a consultant. Okay. Okay, terima kasih Dr. Haris. Okay, sama-sama. Assalamualaikum Doktor, ada satu soalan. Salam. Boleh lagi Dr. Si? Boleh silakan Doktor. Okay, bila kita minta mereka industri itu bagi lantikan kepada kita tu, lantikan tu dah didaftar sebagai trainer ataupun consultation? Lantikan perundingan ke macam mana? Okey. Biasanya sebab untuk kita daftar perundingan, syarat yang diletakkan oleh RMIC adalah kena ada perkataan perundingan kan? Okey. Ya. Biasanya saya minta saja, boleh tak tambah perkataan perundingan dekat depan tu. So dalam surat tu biasanya dia akan tulis jemputan sebagai perunding dan penceramah. Ataupun perunding dan tenaga pengajar contohnya. So perkataan perunding tu ada sebab kita nak linkkan dengan KPI kita sebagai konsultan lah. Okay, so just kita minta je, boleh tak tambahkan perkataan ataupun kita just draft siap-siap kan. Kita dah ada draft surat, boleh tak tengok draft ni dan ikut tajuk tu kan, dan masukkan detail-detail tu. Dia ada kriteria dia macam contoh kena ada perkataan perundingan dan kena ada detail dekat mana tempat dekat mana, bila di perundingan tu nak dijalankan dan juga bayaran. Okey, bayaran tu kadang-kadang dia tak dinyatakan dalam surat tu secara direct. Tetapi selepas tamat dia akan bagi kita macam untuk kita isi borang pembayaran dan sebagainya kan. So kita attach sekali dengan surat tu. Sebab kadang-kadang tak semua agensi ni dia orang nak tulis dalam surat tu berapa nak bayar siap-siap kan. Sometimes dia nak pembayaran tu selepas tamat dan dengan cara kita isi ada surat pembayaran dan sebagainya lah. So kita attach sekali sebagai tu bukti pembayaran berapa yang kita terima daripada customer. Okey, terima kasih Doktor, jelas. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, terima kasih Dr. Nida. Dr. Haris tadi ada bagi tahu nak kongsikan contoh profil kan. Dr. Azniah ada tanya tu. Ingatkan dah lupa. Kongsi lagi. Dr. Azniah ingat ni. Okey, sekejap. Saya nak buka dekat Canva. Saya punya profil ni saya buat pakai Canva je lah. Dia banyak sangat design. Sekejap Okey, mungkin ada kalau ada soalan lain ke sambil-sambil saya cari. Okey, sambil-sambil Dr. Haris mencari profil dia ni, bolehlah siapa-siapa nak tanya soalan lagi. Mungkin soalan yang terakhir. Jangan lupa isi attendance. Ada link dekat chat tu, ada attendance. Jangan lupa isi yang hadir hari ni. Okey, ada.
Okay, nampak tak ni? Okay. So ada yang buat satu page je, saya buat agak banyak page jugalah. Okay, so macam ni. Kemudian personal profile, academic profile, certification, expertise, clients, award, gallery, contact detail. Okay, so personal profile ni saya cerita sikit lah, ayat sikit, tapi dia lebih relate kepada saya punya expertise, kemudian saya punya certification, saya punya pengalaman training lah, sebab kita nak fokus kepada training kan. Okay, lepas tu academic profile, cert, certification. Okay, and then expertise, apa kepakaran saya yang saya boleh provide sebagai trainer kan. Okay, expertise. Kemudian klien-klien, customer-customer, mungkin collaborators ke, kalau kita tak ada customer lagi mungkin kita punya collaborators ke, dan sebagainya. Lepas tu masuk je lah award kan. Just untuk bagi wow lah, tapi kadang-kadang tak perlu pun, tak apa yang ni. Okay, betul saya masuk sikit galeri, gambar-gambar saya buat training. Actually profile ni tahun 2021 kot, saya tak ingat lah sebab dah saya tak update lama dah kan. And then just contact. Okay, contact me, simple je. So yang ni kita boleh buat as a one page pun dah okay. Simple one page pun dah cukup. Okay, macam tu je profile, trainer profile. Je content dia mestilah untuk tonjolkan kita sebagai trainer lah. Tutup majlis hari ini dengan pantun. Terima kasih Daun Keladi kerana sudi menolong kami. Kalau ada kesulitan kami, diharapkan sudi bantulah lagi. Saya tujukan ni pada unit 4P FSKIK yang sudi menolong kita, dan juga speaker kita pada hari ini Dr. Haris. Terima kasih juga kepada Dr. Haris dah datang dah. Dah datang dah. Dr. Haris. Dengar ke pantun saya tadi tu? Dengar. Okey, terima kasih kepada tadi saya ada nampak Dekan PM Dr. Zafwan, Dr. Nizam kerana sudi support kita punya program hari ini, dan jutaan terima kasih juga kepada Puan Syida selaku orang kuat unit 4P, our TDPI yang selalu buat program yang best-best untuk unit 4P ni. So itu sajalah, semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Okay, bye. Bye, terima kasih semua. Bye-bye. Terima kasih Dr. Haris dan terima kasih Dr. Cik. Thank you very much. Okay. And also terima kasih kepada admin hari ini, Puan Rashidah. Terima kasih. Okay, terima kasih semua. Thank you. Assalamualaikum. Thank you. Bye-bye.